Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ustazah Siti Sofia binti Omar. Okey, kita teruskan pelajaran kita matematik tahun 4 dalam tajuk pecahan. Okey, kita minggu ni kita pergi kepada tambah pecahan. Tajuk kita adalah pecahan, tapi kita punya topik ialah tambah pecahan. Alright. So, objektif pembelajaran kita hari ini ialah Ustazah harap pada akhir pembelajaran murid boleh menambah pecahan wajar yang sama penyebut dan juga menambah pecahan wajar yang tidak sama penyebut. Dua objektif yang perlu kita capai dalam selepas kita belajar hari ini. Okey, kita tengok bagaimana kita nak tambah pecahan. Sebelum tu kita imbas semula. Kita ingat semula konsep pecahan. Okey, ingat semula konsep pecahan. Yang mana satu pengangka, yang mana satu penyebut. Kat sini Ustazah tunjuk semula. Kalau 1/4 ini, satu adalah pengangka, dan 4 adalah penyebut. 4 ini adalah penyebut. Okey, dalam penambahan pecahan, kita memang kita perlu tengok ataupun kita lihat pada penyebut. Okay, cara penyelesaian untuk tambah pecahan ni adalah bergantung pada penyebut. Kat sini Ustazah lakarkan satu bentuk segi empat tepat yang kita bahagikan kepada 4 bahagian. Sebab 1/4 bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey, dan kita lorekkan satu kawasan yang berlorek yang mewakili 1/4. Okey. Inilah yang perlu kita ambil berat ataupun kita kena faham mana satu pengangka dan satu penyebut. Okey. Okey, untuk tambah pecahan yang pertama kita samakan penyebut. Okey, kalau penyebut dah sama, kita hanya kekalkan penyebut dan lepas tu kita hanya tambahkan pengangka sahaja. Bila dah dapat hasil tambah pengangka, kita kena lihat sama ada nombor pecahan itu dalam bentuk nombor tak wajar, kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Dan kalau nombor pecahan itu lebih besar dan boleh kita mudahkan dia, kita kena pemudahkan terlebih dahulu. Okey. Mari kita tengok contoh. Contoh tambah pecahan bagi penyebut yang sama. Alright, tengok 1/4 tambah dengan 2/4. Okey, berapakah jawapannya? Alright, kita lukiskan dahulu. Okey, Ustazah tunjuk dalam bentuk lukisan segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. 1/4 kita bahagikan kepada 4. Okey, kita lorek satu bahagian. Manakala 2/4 ialah satu segi empat tepat yang kita bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, sama saiz, sama besar, dan kita lorekkan pada 2 bahagian. Di sini kita lihat berapakah bahagian kawasan yang berlorek. Okey. So 1. Okey, 1. Tak ada tukar color lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, jumlah kawasan yang berlorek ialah 3. Jadi jawapannya ialah 3. Dan pembawah ataupun penyebutnya masih lagi kekal 4 sebab kita hanya bahagikan dia kepada 4 bahagian yang mengikut pecahan dia lah. Okey, 3/4 ada jawapan dia. Okey, pada nombor pecahan, apa yang perlu kita buat hanya tambahkan sahaja pengangka. 1 tambahkan 2 sama dengan 3. Dan penyebut masih kekal 3/4. Okey, mari kita cuba soalan. Okey, 2/7 tambahkan 3/7. Okey, berapakah jawapannya? Okey, boleh jawab. Okey, Ustazah bagi masa 5 saat untuk menjawab. Berapa murid? Okey, 5/7. Okey, tahniah yang menjawab dengan betul. Okey, kita tengok pada contoh yang lain, contoh yang kedua. Masih lagi tambah pecahan bagi penyebut yang sama.
1/9 tambah dengan 4/9 tambah dengan 2/9. Okey. Masih lagi penyebut. Okey. Ustazah suka untuk lakarkan pecahan tersebut dalam bentuk segi 4 tepat yang kita bahagikan kepada 9 bahagian yang sama besar. 1/9 kita lorekkan 1/9. Kalau 4/9 kita lorekkan sebanyak 4 bahagian. Dan 2/9 kita lorekkan kepada 2 bahagian. Okey. Jadi untuk mengetahui berapakah jumlah semua kawasan berlorek, kita cuma kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi kawasan berlorek semuanya adalah 7 daripada bahagian yang kita potong ataupun kita bahagikan ialah 9. Jawapannya ialah 7/9. Okay, kalau pada nombor pecahan kita cuma tambahkan juga pengangkanya saja. 1 tambah 4 ialah 5. 5 tambah 2 ialah 7. Okey, jawapannya adalah 7/9. Mari kita cuba soalan. Alright, 3/9 tambah dengan 3/9 tambah dengan 1/9. Okey, berapa jawapan dia? Okey, 5 saat. Okey. Okey, jawapannya 7/9. Tahniah yang berjaya menjawab. Seterusnya Ustazah bagi latihan. Okey, latihan. Murid-murid boleh membuat latihan dalam buku tulis ataupun kertas A4 lah. Dan Ustazah nak tunjukkan lagi contoh yang lain. Contoh yang ketiga. Ini adalah tambah pecahan bagi penyebut yang tidak sama. Okay, penyebut yang tidak sama. Mari kita lihat contoh dia. 1/2 tambahkan dengan 1/4 sama dengan berapa? Kalau kita lihat di sini, penyebutnya sudah tidak sama. Ini 2, ini 4. Kita tidak boleh tambah terus 1 tambah 1 pengangkanya. Tak boleh. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita lihat pada penyebut 2. Maksudnya ini adalah gandaan 2. Ini adalah gandaan 4. Kita tengok gandaan. Sebelum tu Ustazah nak tunjuk. Kalau kita lukiskan pecahan ini 1/2. Maksudnya 1 segi 4 tepat kita bahagikan pada 2 bahagian. 1 bahagian kita lorek. Dan satu lagi 1/4 kita bahagikan kepada 4 bahagian. Dan kita lorek 1 bahagian. Kalau kita nampak kat sini, bahagiannya dah tak sama besar kan? Dah tak sama besar keluasan kawasan berlorek. Jadi kita tak boleh tambah 1 tambah 1 macam tu saja. Kita kena pastikan kita perlu bahagikan ataupun kita potong bahagian segi 4 tepat ini menjadi 4 bahagian. Okey. Kalau kita lihat pada gandaan 2 dan 4, apakah gandaan sepunya yang sama, yang paling kecil yang sama? Okey, kita tengok sifir 2 dan sifir 4. Kalau lihat di sini, yang nombor yang sama ialah nombor 4. Nombor 4 dan nombor 4. Pada sifir 2, 2 darab 2 sama dengan 4. 4 darab 1 sama dengan 4 lah. Jadi, pada pecahan 2 pecahan ini, kita jadikan dia 4 pecahan. Okey. Kita jadikan dia 4 pecahan. Okey. Jadi Ustazah dah jadikan dia 4 pecahan. Jadi kawasan yang berlorek ialah 1, 2, 3. Jumlah kawasan yang berlorek ialah 3 daripada 4 bahagian. Jadi jawapannya adalah 3/4. Bagaimana kita nak tambah pada nombor pecahan ini? Kita perlu samakan penyebut terlebih dahulu. Okey. Untuk
1/2, kita perlu samakan dia menjadi 4. Sebab 2 darab 2 adalah 4. Okey, kita darab dengan 2. Jadi pengangka pun sama, kita kena darab dengan 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey. Untuk 1/4 pula, masih lagi kekal, kita cuma darab dengan 1 lah. Masih tidak berubah. Jadi, 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Jadi, 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan pembawah masih lagi, ataupun penyebut masih lagi 4. Jawapannya adalah 3/4. Okey. Kita lihat contoh yang lain. Okey, contoh. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Tambah pecahan bagi penyebut yang tidak sama lagi. Okey, 1/2 tambah dengan 1/5 tambah dengan 1/10. Ini melibatkan penambahan untuk 3 pecahan. Right. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya tak sama. 1/2, 1/5, 1/10. Dah tak sama penyebut. Okey. Kalau kita lukis pun, kalau kita perhatikan kawasan yang berlorek. Okey, 1/2 kita bagi kepada 2 bahagian. Okey, kita lorekkan 1 bahagian. Untuk 1/5 kita bahagikan kepada 5 bahagian. Dan kita lorek 1 bahagian. Dan untuk 1/10 kita bahagikan kepada 10 bahagian. Alright. Dan kita lorekkan 1 bahagian. Kita perhatikan 1/2 kawasan berlorek lebih besar berbanding dengan 1/5 dan 1/10. Jadi kita boleh kira kawasan berlorek seperti biasa. Kita kena jadikan kawasan berlorek ini adalah sama besar saiznya. Bagaimana kita nak jadikan dia? Kita cari gandaan untuk 2, 5 dan 10 ni. Okey, manakah yang sama? Okey, kalau kita lihat di sini sifir 2, sifir 5, gandaan yang sama ialah 10. Okey, untuk sifir 2 kita darab dengan 5 dapat 10, dan sifir 5 kita darab 2 dapat 10. Sifir 10 hanya darab dengan 1 lah dapat 10. Jadi yang perlu kita ubah pada kawasan berlorek, ataupun kita perlu bahagikan kawasan berlorek ini. Untuk 1/2 kita perlukan lorekkan 5 bahagian lagi. Okey, 3, 4, 5 bahagian lagi. Untuk 1/5 kita lorekkan 2 bahagian saja. Kita hanya bahagikan kepada 2 bahagian. Okay, dan 1/10 tak berubah, masih kekal sebab dia 10 bahagian. Jadi sekarang kita dapati semua bahagian dah sama, 10 bahagian. Dan kita boleh kira kawasan berlorek. Kita kira kawasan berlorek 1. Sekejap kita tukar color pen. Warna biru lah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okay. Sekarang dah jadi 8 bahagian daripada 10 bahagian. Jadi jawapannya adalah 8/10. Okey, 8/10. Bagaimana kita nak tambah pada nombor pecahan? Kita perlu samakan penyebut. Seperti tadi kita lihat pada gandaan dia. 1/2 kita perlu darabkan dengan 5 untuk dapatkan 10. Dan pengangka pun perlu juga didarabkan dengan 5. Untuk 1/5 kita perlu darabkan dengan 2. Pengangka pun sama, darab dengan 2. Okey, untuk 1/10 masih tak berubah, cuma kalau darab dengan 1 pun masih sama. Okey, dan selepas penyebutnya adalah sama, 10, kita boleh tambahkan sahaja. 1/5 dapat 5, 1/2 dapat 2, 1 darab 2 dapat 2, dan 1 darab 1 dapat 1. Penyebutnya adalah 10. Jawapannya adalah 8/10. Dan kita dapati bahawa 8/10 adalah pecahan yang besar, dan kita boleh pemudahkan ni lagi. Bagaimana kita boleh pemudahkan? Kita cuma bahagikan dengan 2. 8 bagi 2 dapat 4. Okey, 10 pun bagi dengan 2 juga. Jadi 4/5 jawapan dia.
kita kena berikan jawapan dalam bentuk yang termudah. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang lain. Okey, contoh tambah pecahan bagi penyebut yang tidak sama lagi. Okey, 1/2 tambahkan dengan 3/5 tambahkan dengan 1/10. Okey. Dan kalau kita lukis, okey, 1/2 kita bahagikan kepada 2 bahagian. Kita lorikkan satu bahagian. 3/5 kita lukiskan, bahagikan kepada 5 bahagian. Dan kita lorikkan kepada 3 bahagian. Begitu juga 1/10 kita bahagikan kepada 10 bahagian dan kita lorikkan satu bahagian. Okey, dan kita dapati kawasan berlorik ini tidak sama besar. Apa yang perlu kita buat? Kita kena bahagikan kawasan berlorik ini membentuk saiz yang sama besar lah. Bagaimana caranya? Kita lihat pada gandaan yang terdapat pada penyebut pecahan tersebut, iaitu gandaan 2, gandaan 5 dan juga 10. Okey. Bagi gandaan 2, 5 dan 10, nombor gandaan yang sama yang paling kecil adalah 10. Okey. Jadi untuk dapatkan 1/2 ini, kita perlu bahagikan kepada 5 bahagian. Okey, bahagi kepada 5 bahagian. Dan untuk pecahan 3/5, kita bahagikan kepada 2 bahagian lagi untuk dapatkan 10 bahagian. Dan untuk 1/10 masih tak berubah lah, sebab kita dah dapat 10 bahagian. Okey, selepas kita dapat bahagian yang sama, kita boleh kira kawasan berlorik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Kita akan dapat 12 kawasan berlorik daripada 10 bahagian. Okey, 12 kawasan berlorik daripada 10 bahagian. Okey, bagaimana kita nak tambah pada nombor pecahan? Macam tadi juga, kita samakan penyebut. 1/2 kita darabkan dengan 5 untuk dapatkan 10. Okey. Begitu juga 3/5 darab dengan 2. Okey, untuk dapatkan 10. Pengangka dan penyebut sama juga, darab dengan 2. Okey. Untuk 10 pun darab dengan 1. Alright. Kemudian kita akan dapat jawapannya ialah kita tambahkan semua hasil darab ini dan penyebut masih lagi 10. Okey. Dan jawapannya adalah 12/10. Dan kalau kita lihat di sini ialah pecahan ini adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. Kita tengok 12/10 adalah pecahan tak wajar. Kita tak boleh berikan jawapan dalam pecahan tak wajar. Kita kena berikan jawapan dalam bentuk pecahan nombor bercampur dan termudah. Okey. Di sini Ustazah pemudahkan dulu terlebih dahulu pecahan ini. Okey, kita pemudahkan dengan bahagikan kepada 2. Okey, kita akan dapat 6/5. Alright, 6/5. Dan di sini kita akan tukar kepada pecahan tak wajar. Kita akan dapat 6 bahagi 5, kita akan dapat 1/5. Okey. Ustazah harap murid-murid boleh faham. Dan penukaran pecahan nombor tak wajar kepada nombor bercampur kita telah pelajari minggu lepas. Okey. Dan seterusnya untuk murid lebih faham, murid boleh buat latihan. Okey. Latihan ini ada 8 soalan ini. Itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan, dan jika ada sebarang masalah boleh rujuk kepada guru subjek masing-masing. Itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.